Malam ni saya ceramah sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional. Saya pakai ni Perikatan Nasional. Kadang-kadang saya cakap sebagai Pengarah Pilihan Raya, mereka kata saya bercakap sebagai MB. Gia satu dulu bos. Takkan naik-naik buah Gia 5. Tidak dilupakan Ketua Menteri yang tidak dapat hadir pada malam ini. Yang sebenarnya Mahfuz Homar tu kawan Ustaz Derih. Tuan-tuan tengoklah umur dia. Umur mereka dua ni lebih kurangnya saya muda jauh. Tak kalah saya kawan dia. Pada satu ketika saya hanya menjadi tukang tulis, penulis pada Mahfuz Homar. Karena dalam disiplin parti, orang muda macam saya pada masa itu, kerja kita adalah menerima arahan kepimpinan dan pas kekal dengan disiplin itu sampai sekarang ini. Apa yang pemimpin arah, pemimpin putuskan, apa yang nak dibuat, suara pas akan keluar daripada mulut pemimpin. Apa-apa kekurangan pemimpin, contohnya tak boleh bawa kereta, kami tak abad korang. Contoh, semua pergerakan dia dibawa oleh orang lain. Tapi kami tak pernah habaq kat siapa-siapa. Malah ni bawa habaq. Mahfuz Homar tak boleh bawa kereta. Saya tak tahu motor gerek, saya tak tahu. Yang saya tahu dia tak boleh bawa kereta. Dan bukanlah satu kelemahan. Kalaulah satu kelemahan, lemahlah dia. Kalau satu kekurangan tu ditutup berpuluh tahun. Berpuluh tahun kita tutup kekurangan pemimpin kita. Untuk menulis ucapan di parlimen, ditulis oleh para pegawai, para pemuda, pegawai parti pada masa itu. Dan kita tutup cerita tu. Ada satu ketika cerita Ustaz Derih, pasal Ustaz Derih suka cerita. Saya tulis ETC dalam bahasa Inggeris, etc. dalam bahasa Melayu dan lain-lain lagi, kan? ETC ringkasnya. Untuk perbahasan dia di parlimen. Saya ada program di Perak. Lepas hantar teks untuk dibahaskan di parlimen, saya buatlah kerja lain pula. Dia telefon di parlimen. Ni. Abang Sah. ETC itu tentang apa? Saya nak kata apa, tuan-tuan? Dia pemimpin saya. Dia ketua saya. Saya tahan gelak dalam perut. Terbelik semua urat perut. Nak gelak tak boleh. Ketua kita tanya, ETC datang apa? Nak habaq lagu mana ni? Lah habaq jugalah. Dan lain-lain lagi. Datang apa? Tu gaya dia cakap masa tu lah. Lepas jadi menteri, tuan-tuan, salam lagu tu. Kan? Ya. Itu karakter orang berubah. Bila ada pangkat, ada jatah, ada kuasa, salam hujung-hujung jari, kan lah. Itu perangai dia, bang. Saya ada, tuan-tuan, saya boleh guling dengan tuan-tuan ni. Kita tak macam tu, kita tak buat. Tapi karakter mereka ada perubahan. Itu salam kenalan lah, atas perkenalan Datuk Dr. Dominic tadi kepada Mahfuz Homar. Yang saya kenal Mahfuz Homar, itulah dia. Ustaz Derih punya cerita saya tak tahu. Sebab dia pakai kawan rapat. Dia hari-hari buat TikTok hantam saya, tahu. Kan? Saya tak pernah jawab. Saya tak pernah kata apa kat dia. Saya habaq betul dia tak boleh bawa kereta. Dan saya pernah menulis perbahasan kertas-kertas untuk dibahaskan di parlimen untuk dia.
Saya pernah menulis sidang media untuk dia cakap di depan media. Ustaz Roy kata hang dengan Mahfuz dulu KFC pun hang buat sidang media. Teruk sangat tu. Memang macam tu disiplin kami dalam PAS. Kami tidak pernah maklumkan kalau kita buat kerja untuk ketua kita lah punya kerja tu. Hasil tu daripada pegawai. Dan perangai tu kita simpan sampai sekarang ni pun. Kalau Pakatan Harapan tak, siapa yang boleh suar pucuk, mereka akan suar dalam PH. Siapa boleh suar pucuk? Suarlah macam onak dalam belukar. Pakat lawan suar pucuk. Kita kekal disiplin dalam PAS ni sampai sekarang ini. InsyaAllah. Tuan-tuan sekalian, hari ini mungkinlah ada banyak lagi report polis kat saya ni. Report polis kerana nak suruh polis tangkap saya. Kononnya saya telah mempertikaikan kedaulatan sebuah negeri. Tuan-tuan sekalian, ada banyak negara di dunia ini, kalau kita bercakap tentang sejarah, dia adalah sebuah negara lain. Tentang sejarah, ada sejarah yang dilupakan, ada sejarah yang dijulingkan. Sejarah yang dijulingkan ni adalah untuk meraih kepentingan pihak-pihak tertentu yang menulis sejarah tu, dipesongkan fakta-faktanya supaya pada masa depan dan pada masa itu faedah boleh kat diri dia. Yang menulis sejarah tanah Melayu ni Inggeris, British, untuk kepentingan British. Dan akhirnya bila anak-anak Melayu, anak-anak Malaysia ni mula belajar, mengkaji, membaca, menggali bahan-bahan, kita dapati British banyak menipu, British banyak membohong. Pada masa British sedang menjajah kita, tak ada siapa berani kata British mengaut begitu banyak hasil mahsul bumi tanah Melayu ni dibawa balik untuk kepentingan British. Tak ada siapa cakap pada masa itu, pasal takut British ada kuasa, dia boleh buat macam-macam. Tapi setelah kita merdeka, kita belajar, hantar anak-anak kita jadi pandai. Kita telah menerima dan mengakui bahawa sewaktu British memerintah negara ini, sekian banyak biji timah dikaut daripada negeri Perak dibawa ke England. Betul ke tak? Pada masa British memerintah, ada siapa berani cakap? Tak ada. Dia pulih Raja-Raja Melayu di Perjanjian Pangkor 1824. Sultan Abdullah pada masa itu minta campur tangan British masuk kerana perebutan dengan Long Jaafar kawasan Bijih Timah. Lah kali British masuk campur di negeri Perak, tu bermulanya era pemerintahan British di Perak tanah Melayu pasal berebut Bijih Timah. Pada masa tu tak ada siapa kata apa, pasal dipetakutkan British. Pasal tiap-tiap orang yang terlibat dalam sejarah ada kepentingan diri. Yang saya bercakap, saya bercakap lah ini tentang Kedah, saya bukan ada kepentingan apa. Saya bercakap untuk kepentingan negeri saya. Pasal saya diberi amanah tu. Tentang sejarah yang dijulingkan mesti diluruskan, yang tak betul mesti dibetulkan. Pasal dulu orang tak mengaji, orang tak ada cerdik pandai, dokumen orang tak jumpa. Sekarang sudah ada dokumen, sudah ada rujukan, sudah ada fail-fail yang boleh dibuka semula. Apakah salah benda-benda yang benar diungkap kembali untuk memperbetulkan sejarah? Salah kata salah? Yang hampa pergi report polis itu pasal apa? Hal-hal akademik, hal berkaitan dengan dokumen-dokumen yang boleh menjadi sandaran-sandaran, bukan sentimen politik. Saya beri jaminan sebagai pengarah pilihan raya,
Perikatan Nasional yang akan mengambil alih negeri Pulau Pinang daripada DAP. Tiap-tiap rakyat Pulau Pinang bebas hidup di Pulau Pinang. Tiap-tiap kaum yang tinggal di Pulau Pinang bebas menjadi rakyat Pulau Pinang. Orang yang berniaga bebas berniaga. Orang Buddha bebas tinggal dalam agama Buddha. Orang Kristen bebas duduk dalam agama Kristen. Orang Islam bebas untuk mengamalkan agama Islam. Apa nak lagi? Negeri Pulau Pinang akan dijadikan negeri orang miskin boleh duduk, orang kaya pun boleh duduk. Yang terjadi di bawah DAP, saya tanya Dr. Dominic tadi, berapa lama gerakan membangunkan Pulau Pinang? 39 tahun. Dua minit. 18 tahun di bawah Tan Sri Kosukun. Kan? Tun Lim Chong Yu sebelum pada itu 21 tahun. Pembangunan Pulau Pinang hak kita nampak hari ini kebanyakannya berlaku di bawah pimpinan gerakan, bukan DAP. Yang DAP duk klaim kata dia bawa kemajuan, bawa pembangunan. Tuan-tuan pergi cari satu monumen, satu projek yang dibina untuk kepentingan rakyat Pulau Pinang. Pergi cari, kalau jumpa saya bagi 10 ringgit. Terowong. Terowong masih ada dalam rumah Guaing lagi. Belum diselam ke dasar laut. Baru nak kaji, nak buat kajian keboleh laksanaan projek terowong, 300 juta duit berubah tangan. Betul tak betul? Parti ni parti rasuah, betul ke tak? Jadi hampa sembang apa ni? Jadi mereka duk heran DAP boleh pakat dengan UMNO. Dua-dua semacam. Mereka kata itu kluster mahkamah dalam UMNO. Dalam DAP pun ada. Guaing kena tahu tak? Bila PS dapat kuasa digugurkan kes Guaing, betul tak? Dia ambil kuasa untuk membersihkan diri dia. Gugurkan kes mahkamah, kes banglo, betul tak? Jadi hampa kata DAP bersih. Hari apa dia bersih? Tak ada harian. Saya nampak betul-betul orang Pulau Pinang ni bukan fanatik sangat DAP. Orang Pulau Pinang undi DAP sebab dia tak nampak alternatif lain. Hari ini kita tawarkan kepada rakyat negeri Pulau Pinang, rakyat Pulau Mutiara ini, sebuah pentadbiran baru di bawah Perikatan Nasional yang akan membangunkan Pulau Pinang ini boleh didiami oleh semua orang. Sekarang ni di bawah DAP, kalau disebut PSI tak sah ni, tuan-tuan nak tambun pulau tu kena cari pasiak. Di mana dia nak ambil pasiak? Matang pasiak, tak ada pasiak. Saya telah isytiharkan Kedah tak akan jual pasir kepada Pulau Pinang. Pasir, batu, tanah daripada Kedah tidak akan dijual kepada Pulau Pinang. Saya nak tolong orang Pulau Pinang, tuan-tuan sekalian, untuk dibangunkan sebuah pulau. Ni nak buat 3 tahun. Dia nak cover kos tambun tanah. Dia kena bina projek-projek yang mahal. Nak buat kediaman kena mahal baru boleh cover kos tabak tu. Nak reclaim. Tuan-tuan sekalian, bila projek pembangunan menjadi mahal, projek itu untuk siapa? Orang susah boleh beli? Orang susah ni Melayu saja kah? Orang Cina susah pun ada. Orang India susah pun ada. Orang Melayu susah pun ada. Tuan-tuan sekalian, Pulau Pinang sejak 15 tahun kebelakangan ini, properti dia menjadi terlalu mahal.
Orang Pulau Pinang terpaksa bergerak daripada pulau ke seberang perai. Hang kata aku dah. Dari perang seberang perai pergi ke Padang Serai. Pergi ke Kulim. Pergi Sungai Petani. Negeri siapa tu? Negeri aku. Hang jual rumah mahal, rakyat lari. Bukan pasal dia tak suka negeri ini. Negeri ini sudah tidak mampu didiami oleh orang miskin. Bukan miskin lah, pertengahan pun tak mampu beli. Satu unit kondo juta-juta, 500,000, 600,000. Bukan Melayu, Melayu tentu dah tak beli. Cina pun tak boleh. Mereka kata saya resih dah. Tak, miskin semua dah. Miskin tak kira kaum, tuan-tuan. Untuk membela orang miskin di Pulau Pinang, satu kerajaan baru dia mesti dilantik lepas PRN negeri ini daripada Perikatan Nasional. Boleh ke tak? Kita berhenti di AP sekali sudah. Boleh? Apa ingat mereka kuat sangat? Kalau nak himpun orang di AP, jentera di AP macam malam ni, mereka tak ada. Tak ada. Saya tengok PN malam ini beribu ni. Takkan kita tak boleh ambil Pulau Pinang? Boleh. Hampa yang kata boleh. Petak kerja jadi hampa jaga. Boleh, tuan-tuan. Sangat-sangat boleh. Kita nak kena pergi bercakap dengan orang Tanjung. Belah Tanjung Nana semua tu. Jangan duk takut. Perikatan Nasional ni bersih, stabil. Cakap tentang isu rasuah pemimpin di AP berlama-lama. Terowong yang dibagi kepada Zenis tu jual. Saya tahu syarikat yang beli tu. Jual. Last kali dia kata, terowong tak boleh buat. Dia kata kalau nak keluar selut celah tu, nak keluar selut di selat tu saja, tamuk tu kena duit 10 bilion. Tu yang mereka duk main jual kat orang Pulau Pinang nak buat terowong tu. Nak buang selut. Terowong mana boleh korek selut, cik. Ke selut dia turun. Betul tak? Apa try pergi korek terowong layak acak. Kayak acak tu selut. Pergi terowong, dia turun. Dia kena cari tanah keras. Tanah keras, nak jumpa tanah keras kena buang selut. Dia habaq kat saya, buang selut tu saja 10 bilion. Macam mana mau buat? Di AP mohong. Jadi nak buat juga, nak bagi jadi duit, buat kebolehlassanaan. Kajian kebolehlassanaan, duit bertukar tangan 313 juta. Apa ingat ke tak ni? Jadi jangan kata di AP tu bersih. Mereka bohong saja. Yang bersih kita. Tak ada apa. Tak ada apa kita. Hari-hari bangkit pagi sampai malam kerja untuk memajukan negeri saya. Negeri kita. Kita tak ada projek skandal besar-besar. Yang kita nak cadang projek besar-besar yang mereka bantah tu. Tuan-tuan sekalian, isu banyak di Pulau Pinang. Isu kesesakan lalu lintas. Pasal nak buat PTMP sampai puluh-puluh bilion. Pasal jam. Pasal apa jam? Pasal apa berlaku traffic jam? Adakah traffic jam ni tidak ada penyelesaian? Ada. Lo ni kalau tuan-tuan duduk sebelah Seberang Jaya ni, pagi pun payah lalu, petang pun payah lalu. Sangkut 2-3 jam di Seberang Jaya ni saja. Bukan ada apa, kereta merenyut ya. Nak pergi bayar lepas naik kapal terbang, baik tak baik terlepas kapal terbang itu ya. Betul. Jadi kita cadangkan lapangan terbang baru di Kulim. Di Sidam tuan-tuan, Sidam. Sidam tak jauh pada sini, pergi Ampang Sokong. Saya nak habaq kebaikan projek itu kepada orang Pulau Pinang dan kerajaan negeri Pulau Pinang. Nak terima dengan
akal yang waras, hati yang jernih. Projek tu bukan semata-mata airport. Kita nak buat ni airport kargo. Barang daripada industri. Kedah daripada negeri pertanian sekarang ni ada kelang, tahu? Kelang banyak di Kedah, semua mahal. Pelabur datang macam cendawan lepas hujan. Papi tengok di Kulim tak kaya. Kelang naik merenyut. 2021 68 bilion pelaburan masuk. 2022 13.8. Tahun ni tak keluar angka lagi. Bukan Pulau Pinangnya Tera, Kedah pun pandai oi. Dia kata kita bodoh kah? Hei. Apa cakap macam tu? Balik kumok. Selain pada airport, Kedah Aerotropolis ni akan ada jajaran jalan baru dari Cangkak Jering ni, kampung Datuk Dereh ni, Cangkak Jering. Lalu Serdang, Bandar Baru, Serdang, mai lalu kok KSB di Sidam tu, keluar Sungai Petani. Dari Sungai Petani, highway tu akan pergi sampai Padang Besar. Jalan baru. Jadi Seberang Jaya ni tak jam dah lah. Jadi orang mai pada Kuala Lumpur, mai pada mana nak pi ke Sungai Petani, nak pi ke Alostak, tak payah lalu Seberang Jaya. Hampa pun lapang sikit, betul tak? Sokong Kedah Aerotropolis. Daripada Kedah Aerotropolis akan ada satu highway daripada Kedah Aerotropolis pi ke Jabatan Kedua Pulau Pinang. Tiap-tiap produk industri di Pulau Pinang tak payah duduk serabut ke dalam pulau tu, naik jambatan, masuk highway tu, ekspor melalui cargo airport di Kedah Aerotropolis. Jadi hampa tak jam lah di Pulau Pinang. Bersih hati kita ni. Bukan ada dengki apa. Kita buat projek itu sebagai katalis untuk membangunkan dan negeri-negeri utara sebenarnya. Bukan nak dengki dah. Yang akan dapat manfaat daripada Kedah Aerotropolis ni, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak dan Perlis. 4 negeri. Depa dengki kat aku, orang tahu. Depa ingat budak Sik tak erti buat lapangan terbang. Hoi, cermat sikit. Balik kumok. 2 minggu lepas saya pergi China. Hampa tengoklah lah TikTok tu. Oh, apa ingat aku tak kerti cakap Cina? Saya cakap Inggeris. Translator terjemah lah. Cakap Cina, boleh. Cakap elok, lepas tu duduk minum, dia cakap putih pun boleh tak? Tuan-tuan sekalian, buat kerja bagi betul, ikhlas, cakap benda yang benar. Nak takut apa? Yang mereka duk lawan projek kita pasal apa? Tuan-tuan, oleh kerana DAP ni dia terlalu power, dia ada 40 kerusi dalam Pakatan Harapan. Semua parti lain tunduk kat dia, termasuk orang Cawak Tok Kuno. Tok Sah duk muhong lah kata dia tak tunduk kat DAP. Pasal kalau DAP lari dia terlepuk. Tok Sah duk takut, dia tak takut kat UMNO. Kalau UMNO tarik diri dia pun terlepuk. Tuan-tuan, ada seorang Perdana Menteri yang lemah, takut hilang kuasa untuk bercakap benar. Maka dihalangnya Kedah Aerotropolis, diumumkan pembesaran lapangan terbang bayar lepas. Bila ke lapangan terbang koi besar, orang koi meneru, koi dok jam, betul tak? Lah hak tu simple saja. Tak gaduh. Lah dah hamba kata jam PTMP 40 bilion. Dok besar apa lagi? Kalau besar orang pi ramai. Bila pi ramai jam. Pandai tak mana tahu. Tak gaduh masuk universiti yang lebih kat tu. Gaduh. Batalkan hak tu. Bawa pi Kedah Aerotropolis. Ringankan beban kepada aliran trafik di Pulau Pinang.
Bahasa cerdiknya macam tu. Aliran trafik ni kena diringankan. Kalau pi bagi tumpuan, dulu-dulu kan ada pesta Sungai Dibung tu. Pesta Pulau Pinang. Masa tu orang tak banyak kereta lagi, pakai naik bas. Saya pun mai. Naik bas. RM5 tambang tu, pada seo. Main pesta. Tapi pasal tu tak jam sangat. Pasal kereta tak banyak. Kalau dibuat sekarang, dibuatlah ni benda-benda yang menarik orang masuk, tentu akan jam lagi Pulau Pinang. Kalau sadut lungguk 46 bilion untuk sadut tambak 3 pulau, makin hari akan makin jam. Jadi bawa sebahagian aktiviti ni pergi keluar. Jangan hamba orang susah keluar. Yang di AP dia buat ni orang susah kena lari. Betul tak? Nak sokong ni di AP. Tuan-tuan sekalian, saya nak cakap orang Cina, orang India di Pulau Pinang, kalau fikir dengan tenang, tanpa sentimen, tanpa pengaruh, tanpa pembohongan, tanpa kepentingan diri, kita nak hidup bersama. DAP ni kena tolak dah. Tak boleh. Nak hidup bersama, kena fikir untuk semua orang. Jangan fikir diri kita dah. Betul tak? Saya di Kedah fikir untuk semua orang. Apa yang baik jalan, apa yang tak baik kerjaan dulu, berhenti. Tapi tak ada yang berhenti jalan. Kita buat adjustment saja supaya dia mencakupi kepentingan semua pihak. Itu yang saya buat. Yang ditakut-takutkan orang Cina, orang India dengan PAH ni, dengan PN ni, sebab ada PAH maka digunakan, kisahkan guna the green wave, gelombang hijau. Pasal hijau dikaitkan, PAH dikaitkan dengan Islam yang sedang meniupkan Islamofobia, ketakutan, kebimbangan, kerisauan kepada Islam ni DAP. Pasal bila orang kenal Islam, orang rapat dengan PAH, orang akan tahu orang yang paling maju di dunia, paling lama memerintah dunia ini, tahu tamadun Islam. Spanyol di Andalus 800 tahun perkembangan ilmu, tamadun, sains, teknologi semua berkembang pada masa itu, bawa cahaya ke Eropah. Sampai sekarang ni Islam itu yang kita bawa. Jadi nak takut apa dengan PAH? Pergi tengok di Kedah, mana ada satu Cina kita suruh potong lencau, tak ada. Lucah kan tu? Tak lucah kan? Tuan-tuan, kalau bahasa yang benar, tak lucah. Tak lucah. Barang tu memang dipanggil tu. Kita tak ada paksa siapa pun masuk Islam. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, tak ada. Kalau nak ikut, dia gambarkan saya ni, jahat yang amat kan lah. Cari berkelahi, saja nak gaduh, sak kacau ni, sak kacau ni. Pasal apa tu saya tak buat. Tak ada. Semua orang bebas mengamalkan agama masing-masing di Kedah. Tahun 2023 ni Taipusan cuti. Cuti peristiwa. Apa yang aku tahu sangat. Cuti. Dulu tahun sebelum tu tak cuti pasal Covid. Kalau cuti orang keluar rumah. Jadi untuk elak orang keluar rumah, dia usah bagi cuti. Jadi tak ada lah tu. Dia pusing. Dia kata kita ni diskriminasi, tidak belah kasihan kepada penganut Hindu. Dah, pertimbangan kita pada masa itu Covid untuk elak orang keluar. Duduklah. Tuan-tuan sekalian, DAP boleh ditewaskan. Saya tak nampak sebab DAP begitu kebal. Selain daripada Islamofobia, menakut-nakutkan. Dia pergi kat orang Cina, dia takutkan orang Cina. Betul kan, doktor? 2 minit. Dia cakap kawan Cina, dia cakap lagu lain. Saya ada depan Cina ke, depan India ke, depan Melayu, saya cakap sama aja. Kita tidak akan masa mereka memeluk Islam. Kita tidak akan rampai harta dia. Dia duduk menega. Kita nak orang menega dengan jujur. Betul tak? Orang menega ni nak kembang ekonomi. Terserah kepada ahli dia.
Kalau orang Melayu tak suka ditipu, orang Cina tak suka ditipu. Lah ialah masalah dia tak tahu kata DAP tipu dia. Kita kena habaq dekat orang Pulau Pinang. Uncle you duduk sini, duduk macam tu juga. Cuma pilihan raya akan datang, undi PN pun you duduk macam ni juga. You tak akan hilang apa-apa. Malahan apabila kemakmuran, pengagihan yang sama, kekayaan negeri ini, dia akan menimbulkan kemakmuran untuk semua kaum, kebimbangan akan hilang. Bila satu pihak susah, pihak satu lagi kaya, dia akan ada rasa cemburu, akan ada rasa iri hati. Betul tak ni? Pasal apa mereka tu ya boleh, aku tak boleh? Kita terpaksa berlari, pas lari oleh nak. Saya tak marah apa lah Habib tu. Tapi sebenarnya kalau pentadbiran ni betul, pengagihan ni sama, tak ada pilih kasih, semua orang boleh hidup dengan aman. Betul ke tak? Betul sekalian. DAP boleh dikalahkan. Petang tadi kita adakan mesyuarat, kita telah ubah terai kali tu menjadi jom kali. Apa yang nak kata terai tu tak confident. Sekali kita pakai jom. Pandai. Tuan-tuan sekalian, Perikatan Nasional menawarkan kerajaan bersih dan stabil. Saya gagaskan di tempat saya, negeri ini tempat miskin boleh teduh, orang kaya berbakti dan disambut dengan baik. Negeri ini pun sama juga. Di Pulau Pinang ini, pembangunan yang pesat di Pulau Pinang ini boleh dirasai, dikongsi kalau pembangunan itu lebih murah dan boleh dibeli oleh rakyat Pulau Pinang. Saya takut kita nampak bangunan makin tinggi, hidup makin moden, tetapi yang menikmati semua nikmat itu bukan orang Pulau Pinang, tapi orang Hong Kong. Sekarang ni orang Hong Kong, bila dia diambil balik masuk ke dalam China, Hong Kong di bawah British, orang kaya ramai. Bila dimasuk ke dalam China, dia agak terpisah. Walaupun dari sejarahnya Hong Kong adalah China. Tentu kekayaan orang Hong Kong ni dibawa ke seluruh dunia. Generasi muda yang mewarisi duit yang banyak daripada mak pak dia, dia berjalan kata. Satu dunia 6 bulan, 7 bulan, setahun dia berjalan. Sebagainya bawa duit beli properti di luar. Tak mana ada jual mereka beli. Di Indonesia, di Malaysia, di mana ada jual mereka beli. Harga macam tu bagi mereka mampu. Kita tak boleh dah. Tak ada dah pembangunan rumah murah di Pulau Pinang. Ada dalam zaman DAP ni. Rumah mampu kita beli ada ke tak? Ada. Mampu tengok lah. Tuan-tuan sekalian, kena ubah sebelum keadaan menjadi lebih parah. DAP mesti ditumbangkan di Pulau Pinang. Boleh tak boleh? Kita akan angkat Perikatan Nasional jadi kerajaan. Boleh? Selesai kerja saya, kerja ni saya serah balik pada tuan-tuan. Pergi sembanglah belah Tanjung lu. Jumpa semua orang. Kita beri jaminan keadaan tidak akan menjadi lebih buruk. Gambaran bahawa Islam PAS akan menginayai orang telah terbukti salah. Boleh pergi tengok di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, bukti hidup masih hidup ada. Duk dah. Saya tak pernah nanya siapa. Hak tadi tu hampa ulang. Memang tak ada. Memang saya sebut. Memang tak ada siapa-siapa pun di pasar masuk Islam. Tak ada. Ini yang orang nak menakut-nakutkan ni. Selesailah ceramah saya malam ni tuan-tuan. Kerja ni nak tumbang DAP ni, kita kongsi kerja ni seorang sikit. InsyaAllah kalau bubar 26 ke 27 ke, lebih awal pada tu ke, lebih sayuk pada tu, 6 negeri ni akan menghadapi pilihan raya serentak. Tarikh pilihan raya duk kat SPR, tarikh bubar duk kat kerajaan negeri. Saya tahu negeri saya nak bubar bila, pilihan raya saya pun tak tahu. Dalam tempoh 60 hari daripada dibubar akan berlaku pilihan raya peringkat negeri. InsyaAllah PN akan tawan ke 6 negeri ini yang kita suruh orang Carok Tokun. Hamdilah.
Hang sebenarnya tak tahu apa pun. Dah tak tahu apa sungguh. Dia tak tahu. Dia kata dia tahu semua. Bila Allah tunjuk bagi dia kuasa, baru kita tahu sebenarnya hang tak tahu apa. Tak tahu sungguh. Buat Melayu Pulau Pinang.